Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Bank Rakyat kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi kisah benar yang telah berlaku tanpa saya sedari. Saya secara tidak sengaja telah memberikan maklumat perbankan internet saya kepada pihak ketiga hanya melalui panggilan telefon sahaja. Saya, Mastura binti Ali, adalah seorang pelajar di IPT swasta telah menjadi mangsa kepada sindiket penipuan jenayah cyber. Pada 20 Disember 2019, jam 5.30 petang, saya telah menerima satu panggilan telefon daripada seseorang yang mendakwa dirinya adalah pegawai penyiasat PDRM Bukit Aman dengan menyatakan nama dan nombor kad pengenalan saya mempunyai rekod jenayah pemalsuan kad kredit. Saya panik dan takut kerana lagak suara pegawai tersebut seolah-olah dia adalah daripada pihak berkuasa. Setelah bercakap dalam beberapa minit, pegawai tersebut memberitahu bahawa kes saya boleh diselesaikan dengan syarat saya perlu memberikan kerjasama dan memberikan maklumat perbankan saya bagi tujuan keselamatan dan siasatan pihaknya. Saya menuruti segala arahan yang diberikan tanpa saya sedar perkara itu adalah tidak boleh berlaku sama sekali. Saya juga diberi amaran untuk tidak memberitahu perkara ini kepada mana-mana pihak lain termasuklah ahli keluarga saya sendiri dan diminta untuk menunggu sehingga siasatan selesai. Saya telah menerima satu SMS yang mengandungi nombor TAC perbankan internet di telefon bimbit saya dan saya telah memberikan nombor TAC tersebut kepada pegawai PDRM itu. Namun, saya mulai curiga dengan tindakan saya itu. Satu lagi SMS yang saya terima menunjukkan pindahan wang berjumlah RM3,700 telah berjaya dibuat ke akaun yang saya tidak kenali. Saya turut gagal mengakses perbankan internet saya pada ketika itu. Saya terus menghubungi pusat khidmat pelanggan bank dan mereka mengesahkan telah berlaku pindahan wang seperti mana yang saya terima. Saya amat kesal dengan apa yang telah berlaku dan terus membuat laporan polis. Saya menyeru kepada masyarakat di luar sana untuk sentiasa berhati-hati dalam menerima apa jua panggilan telefon dan tidak mudah percaya sekiranya anda didakwa mempunyai apa-apa rekod jenayah. Rujuklah dengan pihak berwajib terlebih dahulu sebelum membuat sebarang tindakan. Jangan sesekali anda mendedahkan maklumat sulit seperti maklumat perbankan dan maklumat peribadi anda kepada individu tidak dikenali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi buat para penonton sekalian. Saya Ahmad Tariq bin Zulkifli, hos anda pada pagi ini. Bagi program yang dinamakan sebagai Bicara Keselamatan, dianjurkan khas oleh Jabatan Keselamatan UUM serta kerjasama Unifilm UUM. Mesti ada yang confuse tengok rancangan ni. Ni rancangan apa ni? Halo Sintok ke apa kan? Bukan dah, nampak sama tapi bukan dah. Memandangkan ini adalah rancangan yang pertama dianjurkan oleh Jabatan Keselamatan, izinkan saya terang serba sedikit mengenai tujuan program ini dilaksanakan atau dijalankan. Baik, tujuan program ini dijalankan ataupun dilaksanakan adalah bagi kita kata create awareness ataupun share ilmu pengetahuan mengenai keselamatan. Kita bagikan kepada keselamatan diri ataupun nyawa dan juga keselamatan harta benda. Sebab apa? Kita akan tengok dari sudut perspektif jenayah. Jenayah ni kalau kita cerita atau kita sembang pasal jenayah ni, kita boleh kategorikan sebagai satu jenayah secara fizikal lah. Jenayah kita kata bunuh, rompak, curi itu fizikal. Tapi muktahir ni dia jenayah yang berlaku ataupun menggugat kepada terutamanya mahasiswa dan mahasiswi di sini, jenayah cyber, alam maya. Atau kita katakan sebagai scam. Oleh yang demikian, platform ini kita akan membahas, kita akan mengupas, kita akan menceritakan, kita akan mengenali. Yang pertama kali saya bagikan kepada 3. Kita mengenali dulu apa itu jenayah. Lepas kita mengenali jenayah apa tu, kita akan tahu macam mana ataupun cara nak overcome jenayah tersebut. Dan yang ketiga, sekiranya kita dah tahu jenayah tersebut, kita dah buat cara untuk mengelakkan daripada berlaku juga. So platform ini akan mendedahkan apakah langkah yang boleh dilakukan sekiranya jenayah tetap berlaku. Baik, ada sedikit pesanan penaja saya nak bacakan di sini. Jangan lupa para penonton hadirin yang tengah bersiaran secara langsung di Jabatan Keselamatan platform Facebook untuk like dan share
kepada kawan-kawan kita, mahasiswa, mahasiswi juga kawan-kawan kita di luar sana. Kerana saya percaya platform ataupun kita kata rancangan ini sangat bermanfaat. Baik, tanpa membuang masa, panjang dah saya duduk sembang ni, saya memperkenalkan panel jemputan saya yang istimewa khas daripada IPD Kubang Pasu. Saya difahamkan beliau merupakan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Tuan Faizal bin Rusli. Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam Tuan. Tuan Tariq daripada Unit Keselamatan UUM, terima kasih atas jemputan pihak Tuan untuk saya hadir di UUM ni untuk beri sedikit penerangan, pendedahan kepada masyarakat di luar sana. Sebelum saya nak bagi floor ni dekat Tuan Terus, saya tengok para penonton di sini ni teruja nak mengenali Tuan lebih lanjut. Mungkin Tuan boleh memperkenalkan diri sikit, share pengalaman, ataupun education background Tuan di sini. So silakan Tuan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah dan kurnianya juga dapat kita bersama-sama berkumpul di suatu medan. Terima kasih kepada pihak UUM kerana telah menjemput pihak polis IPD Kubang Pasu untuk memberi sedikit penerangan berkenaan dengan apa itu jenayah cyber. Jadi untuk permulaannya, saya perkenalkan diri saya Inspektor Muhammad Faizal bin Rusli selaku Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Kubang Pasu. Telah berkhidmat dalam Polis Diraja Malaysia 12 tahun dan saya mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda matematik dan master dalam Sains Correctional, iaitu saya merupakan bekas alumni UUM di sinilah. Itu background saya lah sedikit. Baik, terima kasih Tuan. Rupanya kita panggil ini alumni Universiti Utara Malaysia yang kita kata boleh banggakan lah, satu produk Universiti Utara Malaysia yang kita boleh dibanggakan. Baik, tanpa membuang masa lagi sekali, kita akan ke tajuk kita yang boleh dikatakan menarik. Tajuk tu suka membawa duka. Apakah kupasan yang akan dikupas oleh Tuan Faizal kita? Dia lebih kepada scam lah yang sering kali berlaku. Untuk makluman Tuan, kita punya mahasiswa-mahasiswi di sini baru masuk semester pertama ataupun masuk semester-semester yang seterusnya lah. So dalam musim ni mereka akan mendapat pinjaman PTPTN, beasiswa, ribuan ringgit Tuan. Orang kata apa, geng-geng scam ni memang duk target lah kita punya student. So saya rasa Tuan Faizal akan mengupas lebih lanjut untuk kita, ilmu untuk kita yang bermanfaat. So sekiranya para penonton di luar sana ada sebarang komen ataupun soalan nak bertanyakan, boleh komen di ruangan-ruangan komen Facebook Live sekarang ini. InsyaAllah saya akan baca. Baik Tuan, tanpa membuang masa saya serah kepada Tuan. Silakan Tuan. Terima kasih kepada Tuan Tariq selaku moderator pada pagi ini. Jadi saya berterima kasih kepada pihak UUM sekali lagi kerana telah menjemput saya untuk memberi sedikit penerangan, pendedahan. Sekurang-kurangnya apa yang cuba saya sampaikan pada hari ini adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat di luar sana dan kepada kita supaya beringat bahawa jenayah komersial pada ketika ini adalah semakin berleluasa dan amat merugikan masyarakat kita pada hari ini. Jadi apa yang kita membezakan kita dengan jenayah-jenayah lain, seperti kita semua sedia maklum, jenayah-jenayah petty crime ataupun jenayah bunuh dan sebagainya seperti macam Tuan Tariq cakap tadi. Dan jenayah melibatkan dadah dan sebagainya. Itu normal kita dengar. Walau bagaimanapun, terdapat jenayah yang boleh merugikan diri kita dari segi fizikal, mental dan juga kerugian melibatkan harta benda kita sendiri. Jadi pada hari ini saya akan memberi sedikit penerangan berkenaan dengan jenayah-jenayah yang ada dalam siasatan kami yang boleh dikatakan trend-trend yang paling famous dan kerap kali dilaporkan kepada pihak kami Polis Diraja Malaysia. Seterusnya Puan. Skop taklimat saya pada hari ini adalah melibatkan iaitu yang pertama adalah keldai account ataupun dipanggil mule account. Yang kedua adalah melibatkan jenayah komersial dan section-section yang terlibat. Yang ketiga adalah jenis-jenis jenayah komersial pada masa kini. Dan yang terakhir adalah perkhidmatan yang ditawarkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial itu sendiri. Seterusnya Puan.
Yang pertama, apa yang kita tahu sebagai mule account. Dia sebenarnya, syndicate scammer ni, dia akan lumpuh sekiranya mule account ni tak wujud. Kena ingat dalam kepala otak kita, kena ingat dalam pemikiran kita, jangan sesekali meminjamkan maklumat perbankan akaun kita kepada mana-mana individu yang kita tidak kenal lagi. Kamu semua boleh melihat apa benda yang slide yang saya cuba terangkan di sini, di mana terdapat beberapa cara digunakan oleh pihak sindiket, iaitu sewa beli. Yang kedua adalah pinjaman alung, ketiga adalah tawaran kerja, dan yang keempat adalah beri pinjam kenalan. Okey, seterusnya, apa yang saya katakan seperti sewa beli. Jangan, dia mostly masyarakat di luar sana, saya bagi satu contoh lah. Satu contoh yang pertama adalah masyarakat terdesak untuk membuat pinjaman. Jadi apabila mereka pergi kepada bank-bank tempatan ni, mereka tidak dapat buat pinjaman. So cara yang alternatifnya adalah melalui online. Melalui online ni, syarat yang dikenakan kepada peminjam adalah untuk untuk menyerahkan kad ATM mereka kepada pihak sindiket. Jadi di situlah kalau boleh cuba elakkan menyerahkan apa jua maklumat perbankan kita ataupun kad ATM kita kepada individu yang kita tidak kenali. Yang kedua, mostly kita nak buat pinjaman alung. Yang ni kerap kita biasa dengar. Nak buat pinjaman alung, wajib menyerahkan kad ATM. Di situlah bermulanya kita punya, kita kena beringatlah, once kita bagi kad ATM kita, bermakna sebelah tangan maklumat perbankan diketahui oleh pihak sindiket. Kalau boleh kita cuba elakkan perkara ini berlaku. Dia ada pelbagai alternatif yang kita boleh buat. Kita dah terdesak sangat ke dan nak buat pinjaman dan sebagainya, cuba cari alternatif lain seperti buat pinjaman dengan kawan-kawan dan sebagainya. Kalau boleh cuba elakkan buat pinjaman alung kerana ia akan lead kepada mule account tersebut. Baik, saya sorry nak mencelah Tuan Faizal. Saya tertarik dengan makluman yang diberikan oleh Tuan. Dari segi pinjaman alung ni, kita percaya sindiket ataupun pinjaman-pinjaman alung di luar sana, sama ada dia berdaftar atau tak berdaftar, memang hakikat dia, kita nak pinjam, kita kena sah kad ATM kita. Cuma soalan saya, Tuan, adakah penyerahan kad tu dibolehkan dalam perundangan kita ni ataupun macam mana? Boleh Tuan kupas sikit tak? Dia sebenarnya, dia macam kad pengenalan kita jugalah. Kad pengenalan kita adalah hak kita sendiri. Seperti mana kad ATM jugalah hak kita sendiri yang telah didaftarkan atas nama kita. Kenapa kita nak serahkan kepada pihak lain? Sebab security yang ada dekat kad ATM membolehkan orang boleh go through secara alam maya dan sebagainya. So di situlah bahayanya kalau kita menyerahkan kad ATM kita. Tapi dalam sudut pinjaman alung ni, mereka akan membuat pengeluaran duit dalam akaun gaji mereka. So nanti dia akan bagi cash balik baki gaji mereka kepada pihak peminjam tersebut. So mostly berlaku macam tu. Sebenarnya kad ATM adalah kita punya sendiri dan tidak boleh diserahkan kepada mana-mana pihak. Baik. Terima kasih, Tuan. Dan seterusnya, yang ketiga adalah tawaran kerja. Tawaran kerja ni, keledai akaun kononnya telah diterima bekerja dan diminta membuka akaun bank serta menyerahkan kad ATM untuk proses bayaran gaji. Ini kena berjaga-jaga sebab mostly sindiket ni adalah dia akan menipu mangsa, sebenarnya mereka tak dapat kerja pun. Apabila mereka dah dapat kad ATM ataupun maklumat perbankan mereka, maka di situlah dia akan dapat satu mule account yang senang lah macam itulah. Dia tipu tawaran kerja, dapat kad ATM, dan dia boleh proceed untuk buat apa-apa juga jenis scam di luar sana. Yang masalahnya, orang kita ni bila dah serah kad ATM, tidak buat laporan polis ataupun buat pembatalan kad ATM mereka. Itu yang silap mereka. Dia kena ingat, once kita dah terserah, dah tersilap langkah, pergi bank buat pembatalan akaun. Dan yang terakhir adalah, yang keempat ni lah, beri pinjam. Beri pinjam ni kena berjaga-jaga jugalah, walaupun kenalan kita dan sebagainya. Sebagai contoh, ada satu kes sebelum ni, dia kata mak dia nak bagi duit RM10,000 sebab ada duit RM10,000 lah ke dalam akaun dia. Cuma dia tak ada akaun BSN sebagai contoh. So dia pinjam dekat Tuan Tarik, contohlah. Tuan Tarik bagi nombor akaun BSN Tuan Tarik. Lepas tu saya bagi upah kat Tuan Tarik RM500 dan saya dapat RM9,500. Rupa-rupanya
kawan dia ni membuat penipuan di luar sana. So dia menggunakan akaun tumpang tersebut. So yang kena tangkap nanti adalah orang yang memberi pinjam kad ATM. Kena berjaga-jagalah. Okay, next. Ini antara tips dan nasihat saya lah. Yang pertama, jangan beri kad ATM ataupun akaun bank kepada mana-mana pihak untuk digunakan. Yang kedua, kad ATM dan akaun bank adalah tanggungjawab setiap pemilik. Yang ketiga yang saya sebut tadi, batalkan kad ATM segera jika kehilangan kad ataupun dah terbagi kepada sesiapa pun. Yang terakhir adalah semak penyata akaun dengan kerap, semak dengan pihak bank jika terdapat kemasukan dan pengeluaran yang mencurigakan. So apa-apa kita rasa kita tak buat scam, keledai akaun boleh didakwa. Kena ingat. Okay, next. Seterusnya. Ini antara section-section yang biasa kita tuduh ke atas pemilik akaun. Yang pertama adalah section 420 yang boleh diseksa penjara 1 hingga 10 tahun dan dengan sebat dan juga boleh dikenakan denda. Yang kedua section 424 hukuman boleh selama tempoh 5 tahun atau dengan denda atau dengan kedua-duanya sekali. Dan yang terakhir adalah section 29 bracket 1 Akta Kesalahan Kecil 1955. Tidak lebih daripada RM1,000 atau penjara tidak lebih daripada 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Seterusnya. Ini antara laporan-laporan yang kita terima daripada media dan juga media sosial dan juga media massa di luar sana. Laporan sindiket keledai akaun rela atau dipaksa dan scam tidak berjaya tanpa keledai akaun. Seperti mana yang saya sebut tadi lah. Scammer ni tak akan berjaya sekiranya tak ada keledai akaun. Mana mungkin scammer sendiri nak menggunakan kad ATM mereka sendiri? Secara logiknya lah. Okey, seterusnya. Apa itu jenayah komersial dan section? Di sini saya akan memberi penerangan apa itu jenayah komersial dan section-section yang terlibat. Jenayah komersial atau dikenali sebagai jenayah kolor putih. Perbuatan jenayah tanpa kegunaan kekerasan ataupun ugutan kekerasan. Perbuatan jenayah secara perdayaan, penyamaran atau pelanggaran amanah. Seterusnya. Ini antara section-section ataupun jenis jenayah-jenayah yang kita buka kertas siasatan. Mostly kita akan buka di bawah section 420 lah. Mostly kebanyakannya melibatkan scammer. So kita akan gunakan section 420 tadi. Perdayaan menyerahkan harta. Dia tidak semestinya jenayah komersial ni disiasat melibatkan jenayah cyber je tuan. Kita juga ada menyiasat melibatkan pemalsuan dokumen, melibatkan pecah amanah oleh pihak mana-mana pihak agensi lah. Ataupun melibatkan kes-kes alung dan sebagainya. Dia tidak rigid terhadap jenayah cyber itu sendiri. Seterusnya. Ini antara section yang saya sebut tadi. Okey, seterusnya. Ingat ni boleh baca section 193 Kanun Keseksaan. Ini adalah berkaitan dengan keterangan palsu. Seterusnya. Ini section di bawah section 403 adalah section menyalahguna harta dengan curang. Mostly yang kita biasa dengar macam kita bagi pinjam motor. Bagi pinjam motor kepada kenalan dan kenalan tidak pulangkan kepada kita. So dia boleh disabitkan kesalahan di bawah section 403 sekiranya motosikal itu digunakan untuk tujuan jenayah ataupun digunakan untuk lain-lain perkara lah tanpa menyerahkan kepada owner semula. Boleh tuan? Boleh. So sekiranya dalam isu section 403 ni kita memberi pinjam apa-apa saja bentuk barangan kan, misalnya kenderaan, tindakan yang kita boleh buat adalah kita buat laporan polis. Buat laporan polis, pastikan ada saksi ataupun ada sebarang dokumentasi yang menyatakan kita menyerahkan kepada individu tersebut. Baik. Boleh faham tuan kat situ? Sebab bila melibatkan jenayah komersial, yang paling penting adalah documentation yang pertama. Yang kedua, apa benda laporan-laporan ataupun resit-resit yang kita serahkan sebagai bukti kepada pihak polis untuk jalankan siasatan. Okey, seterusnya puan. Yang ni melibatkan section pecah amanah. Section 409 di mana seorang pejabat awam ataupun seorang ejen diamanahkan dengan harta atau dengan apa-apa kuasa harta melakukan pecah amanah.
Dia mostly ianya melibatkan syarikat-syarikat swasta dan sebagainya. Ada juga yang melibatkan badan kerajaan yang melakukan pecah amanah. Dan sekiranya disabitkan satu kesalahan, boleh dihukum tidak lebih daripada 20 tahun, sebat dan juga denda. Seterusnya. Ini kebanyakannya Seksyen 420 ni lah yang kita akan gunakan dan akan buka kertas siasatan. Mostly majority dalam 80% siasatan kita menggunakan Seksyen 420. Dia tak semestinya kita buka Seksyen 420, kita akan tuduh Seksyen 420. Kita akan tengok apa juga ingredient dan juga maklumat yang diberikan oleh mangsa itu sendiri. Sekiranya ia mirip kepada seksyen-seksyen yang lain, so kita akan tuduh bergantung pada seksyen-seksyen tersebut. Okay, seterusnya. Ini antara kerap kali digunakan Seksyen 468, iaitu membuat surat ataupun dokumen palsu. So mostly macam kita nak buat permohonan pekerjaan dan sebagainya, sekiranya didapati ada permohonan tersebut adalah permohonan yang palsu, so kita akan buka di bawah Seksyen 468. Okay, next. Seterusnya. Ini antara yang kerap kali kena beringat dalam diri kita, laporan polis yang kita terima. Mostly melibatkan trend-trend seperti berikut. Yang pertama adalah pinjaman tidak wujud. Yang kedua adalah e-dagang, pembelian dalam talian. Kita buat online transaksi, beli barang dan Shopee dan sebagainya. Yang ketiga adalah sindiket Macau scam. Yang keempat adalah pelaburan tidak wujud. Yang kelima adalah love scam. Yang keenam, tipu penyamaran melalui panggilan telefon. Yang ketujuh adalah kerja sambilan, iaitu tipu tas. Mostly yang kita terima melibatkan pelajar UUM sendiri, ya. Yang nombor 7 ni paling kerap. Nombor 8, tipu nombor TAC. Nombor 9, phishing. Nombor 10, alung. Nombor 11, tipu SMS. Cryptocurrency, business email compromise, penyebaran berita palsu, dan juga yang terakhir adalah video lucah. Saya akan terangkan satu persatu mengikut mana yang kesusahan yang saya rasa kebanyakan yang dilaporkan. Saya akan fokus pada jenis-jenis jenayah tersebut sahaja. Boleh tak? Seterusnya. Ini pinjaman wang tidak wujud. Seperti kita semua sedia maklum lah. Tahun 2019, 2020, 2021 merupakan tahun yang paling sukar untuk rakyat Malaysia, iaitu terlibat dengan PKP dan sebagainya. Jadi yang mencabar tuan. Yang mencabar tuan. So di situlah masyarakat di luar sana memang memerlukan duit. So tak ada cara lain. Kaedahnya adalah buat pinjaman. Pada ketika itu kita tak boleh nak buat pinjaman pergi ke bank dan sebagainya kerana kita terikat dengan perundangan pada ketika itu. Maka cara yang paling senang untuk mereka adalah pergi ke talian, atas talian. Dia bukan apa, pinjaman di atas talian ni, pihak scammer ni dia kata tak perlu ada yuran dan pelbagai yuran bila kita buat permohonan on the spot kita boleh dapat duit tersebut. Lepas tu dia kata kita ada blacklist, kita ada sitos ataupun sikris dan sebagainya pun kita boleh buat permohonan. So dia menjanjikan sesuatu bulan dan bintang. So kita rasa macam permohonan daripada pihak scammer ni senang lagi daripada kita buat permohonan kepada pihak badan-badan perbankan yang didaftar di Malaysia lah. So dia senang bukan apa. Yang ni modus operandi dia mengiklankan tentang pinjaman wang. Yang kedua, hanya berurusan melalui telefon atau WhatsApp. Dia tak akan jumpa suspek. Kena ingat kat sana, ya. Sindiket pinjaman wang tidak wujud ni tidak berjumpa suspek. So yang menyebabkan mangsa ini mengalami kerugian, dia sebagai contoh, ada beberapa kes dia nak buat pinjaman RM10,000. Bila nak buat pinjaman RM10,000, dia dikehendaki membuat bayaran deposit untuk yuran lawyer, apa semua tu kan. yuran insurans dan sebagainya. Mana mungkin kalau kita fikir secara logik di luar sana, kena ingat kita nak buat pinjaman, kenapa kita nak buat pembayaran deposit kepada pihak di luar sana? Kena ingat dalam kepala kita. Kita nak pinjam, kita nak kena bayar. Pelik tu. Pelik kat situ. So kita bila dapat situasi macam tu, abaikan pinjaman tersebut. Memang kita tahu di luar sana masyarakat memang terdesak nak buat pinjaman. Jadi saya ingin mengingatkan supaya kalau boleh kita buat
tindakan sama ada pinjam melalui kawan ataupun dan Ahli sebagainya. keluarga. Sebab mostly bila dia nak buat pinjaman 10,000, dia bayar lebih pada 10,000 tu kepada pihak sindiket. Macam mana kamu boleh cari duit 10,000 sedangkan kamu nak buat pinjaman 10,000 dan sebagainya. Boleh pula pinjam kat kawan ataupun ahli keluarga yang lain. Kena beringat kat situ. Di antara yang kerap kali dilaporkan kepada pihak polis di Raja Malaysia lah. Seterusnya, ini antara dia punya modus operandi ataupun trend kaedah yang digunakan. Seperti flowchart yang saya tegangkan tadi lah. So dia akan minta maklumat peribadi dan sebagainya lah. So yang menjadi persoalan adalah bila kita tengok slide tu, dia akan kata permohonan diluluskan mangsa dikenakan bayaran wang proses, wang pendahuluan, insurans dan sebagainya. Oleh sebab itulah menyebabkan mangsa mengalami kerugian. Nak pinjam 10,000, rugi 10,000. Seterusnya. Ini antara contoh link iklan pinjaman yang tidak wujud melalui website Google lah. So dia akan minta maklumat peribadi kita dan sebagainya. Seterusnya. Ini antara tip dan nasihat saya. Pastikan pinjaman dibuat dengan syarikat pemberi pinjam wang yang berlesen. So kita ada banyak institusi badan yang berlesen di luar sana. Kita buat semakan terlebih dahulu. Semak lesen atau nama syarikat dengan pihak Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Urusan pinjaman perlu dilakukan di pejabat pemberi pinjaman wang dan dipaparkan lesen. Tak kiralah. Kita kalau boleh elakkan. Nak buat apa-apa jua pinjaman di luar sana, jangan melalui talian ataupun WhatsApp dan sebagainya. Pergi berjumpa dengan mereka. Lagi satu, elak menggunakan orang tengah ataupun ejen. Seterusnya. Ini antara laporan yang kerap kami terima, pembelian dalam talian. So masyarakat di luar sana memang ada hak untuk membuat pembelian. Kita tak boleh nak halang mereka nak buat pembelian. Cuma yang paling penting adalah kita kena aware. Macam contoh kita nak beli sesuatu barangan. Kita kena buat comparison terlebih dahulu. Sebagai contoh, baru-baru ni keluar iPhone 14 dengan harga RM7,000. Tiba-tiba dalam sesuatu iklan dalam Facebook, Instagram dan sebagainya menjual dengan harga RM3,000, RM4,000. Kita sebagai pengguna ni kena bijak menilai di sana. Mana mungkin harga yang baru keluar RM7,000 dengan harga yang RM3,000. Kita sendiri boleh fikir tu. Tapi ada juga orang ditipu. Itu masalahnya. Kerap kali digunakan oleh pihak sindiket dengan harga yang murah. Suspek menawarkan harga jauh lebih murah daripada harga pasaran. Mangsa diminta membuat bayaran segera ke akaun yang diberikan, itu adalah akaun Mio lah, macam saya cerita sebelum ni. Dan yang terakhir, mangsa tidak menerima barang dan gagal menghubungi suspek. Mostly trend dia macam itulah. Seterusnya. Ini yang saya katakan dia punya flow tadilah. Berkomunikasi, membuat penawaran dan sebagainya. Tuan, saya tertarik dengan flowchart ni. Antara kita katakan satu platform yang sering sekali digunakan oleh skamer-skamer ni lah kan. Betul. Adalah platform seperti yang flowchart tadi. Saya tengok tadi mudah.com, Facebook. Kita bukan kata platform ni tak betul. Tapi platform ni kita sebagai pembeli, kita direct dengan penjual. Ya, betul. So apabila kata kita transfer kepada penjual yang bukanlah penjual yang betul ataupun scam, itu yang masalah tu. Betul. Dia mostly macam kita biasa guna Lazada, Shopee dan sebagainya. Kalau boleh kita top up e-wallet. So kita deal direct dengan pihak Lazada dan Shopee tersebut lah. Tak perlu kita nak. Dia yang penting jangan berurusan melalui WhatsApp kalau boleh. Mostly yang kena scam ni adalah berurusan melalui WhatsApp di luar. Macam contoh dia hantar komen, saya nak beli benda ni. Nanti ada satu nombor telefon akan hubungi kita dan sebagainya. Atau berhubung directly dengan kita punya website tersebut lah. Kalau boleh cuba elakkan berhubung dengan pihak luar. Pastikan kita dapat kenal pasti sebetulnya siapalah penjual itu, Ya. adakah dia sah ataupun tidak. Ya, Cuma betul. saya nak tanya tuan, setuju tak antara platform yang kita katakan bagus, seperti saya bagi satu contoh, bukan nak promote, Betul. platform Shopee. Okey. Bila kita transfer kepada, kita kata contoh kita nak beli satu barang, kita nak beli handphone tadi kita katakan. Kita nak beli handphone, harga dia RM4,000.
kita nak transfer 4,000 ni goyang. Betul, goyang. Oh. Goyang, Tapi 4,000. kita yang saya faham, platform Shopee ni, kita transfer tu kepada Shopee dulu. Ataupun dia hold duit kita transfer tersebut. Sehingga barang tu sampai, kita mengesahkan bahawa barang tu sampai, baru wang tu dirilis kepada pembeli. Saya rasa platform tu antara yang boleh katakan selamat. Bukan saja di Shopee, ada banyak lagi platform-platform lain yang menggunakan kaedah sebegini. Kaedah yang betul. Saya setuju berkenaan dengan apa Tuan cakap tu. Dia mostly yang paling penting adalah kita kena review dulu. Tengok dulu history mana-mana pembeli yang pertama. Yang kedua adalah menggunakan pelbagai jenis security seperti berikut, seperti yang Tuan cakap tadi. Yang ketiga, kita kena tengok adakah platform ada menawarkan khidmat COD dan sebagainya. Kalau boleh kita gunakan khidmat COD. Sampai barang kita tengok puas hati baru bayar. Itu lebih baiklah. Seterusnya. Ini antara yang jenis orang yang mangsa-mangsa yang telah mengalami kerugian. Beli kucing dalam talian pun rugi 70,000. Remaja rugi 18,000 untuk beli iPhone 12 dan sebagainya. Ini antara laporan-laporan yang diterima kepada yang dilaporkan kepada pihak polis lah. Seterusnya. Yang ni antara tips. Tips ni tepuk dada tanya iman lah kalau kita nak beli. Kita sendiri yang kena menanggung sebab duit kita sendiri. So berhati-hati dengan tawaran yang murah atau too good to be true. Beli dalam laman web yang dipercayai ataupun mempunyai ciri keselamatan seperti mana Tuan cakap tadi. Semak ulasan dan maklum balas pembeli lain dan semak juga akaun bank ataupun nombor telefon yang digunakan oleh pihak penjual di laman Semak Miul. Nanti yang saya akan terangkan di akhir sekali antara perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak Jabatan Siasatan Jenayah Komersial itu sendiri. Baik Tuan, sebelum kita meneruskan kepada poin-poin yang berikutnya, kita rehat sebentar. Kita akan kembali. Jangan ke mana-mana. Para penonton di live Facebook, kita akan berehat sebentar. Tak minum kopi pun lah. Kita berehat sebentar bagi memberi laluan kepada para penceramah kita. ...24小时有低利息。我过来吃饭了。哦。Hello。嗨，美人菜，你好啊！我是从 bank 打来的，我叫迪任。哦请问你是对我们那个房屋贷款利息论有兴趣对吗？哦，对呀。如果你有兴趣的话，待会能在 Miss 方便的时候把你的 bank statement、EPS statement，还有 IC copy 交给我吗？ OK， 好的，等下我再发给你啊。拜拜。哦，Hello。喂，美人菜啊，恭喜你啊！你的贷款已经批准了，哦，是啊。在很短的时间里面呢，哦就会收到你的贷款的。好啊。但是根据公司 policy， 你需要付500块作为手续费。哦，还要500块啊？对的，OK，这样子好，我现在就进给你了。谢谢你。啊，OK。Hello。喂，美人菜啊，我这里有个消息想跟你说一下哦，因为现在太多人申请这贷款哦，所以你要在2-3个月里面才可以。拿到钱。哈，又要到这样久啊？哇，现在我的定金也给了几千了，那边哦，现在怎样办？你看你那边可以快点吗？你可以给5000块的 deposit， 那我们就可以在我们的系统里面优先帮你处理这个贷款，这个 deposit 是可以拿回的，所以你不需要。太担心。这样子的没办法咯，可以咯。好，没有问题。OK 了。
我们已经查看了你的文件还有你的资料，我想通知你一下，由于你的年龄还有政府规定的法律，你需要再购买一个15,000保险。啊，之前我都给了你5500，现在又要给15,000这个是政府规定的，我们没办法做什么的。哎呦，如果是这样的话，我就不要再贷款了啦。如果你不要的话也没关系，但是之前那5000块的 deposit 会崩掉哦。啊，这样子啊，其实你要想一想啦，这个是追不了。如果你放弃了，真的就是很浪费了。明天我过账过去了。Bersiaran bersama saya Ahmad Tariq Hosanda dalam rancangan Bicara Keselamatan. Tajuk kita pada hari ini Suka Membawa Duka. Masih lagi panel jemputan yang sama. Tuan Faizal akan meneruskan beberapa poin penting tadi dari segi jenayah-jenayah yang berlaku di Malaysia ini khususnya. Saya serahkan kepada Tuan. Terima kasih Tuan. Okey, seterusnya kita sambung semula. Yang seterusnya adalah trend yang kerap kali dilaporkan dan juga menyebabkan kerugian yang begitu tinggi, iaitu sindiket Macau Scam ni, iaitu tipu panggilan. Dia modus operandi ataupun trend digunakan oleh pihak sindiket adalah suspek menghubungi mangsa dengan menyamar sebagai pihak polis yang kita biasa dengar, kita biasa terima. Confirm, saya boleh katakan majoriti rakyat di negara kita ada terima panggilan yang menyamar sebagai pihak polis, LHDN, SPRM, bank dan sebagainya. Mahkamah semua ada. So mangsa dikatakan terlibat dengan, dia akan dicanang, dicerita, menyebabkan mangsa ini takut, risau dan sebagainya. Yang best tu Tuan, dia nampak real tau. Nampak real. Kita angkat telefon tu, tunggu sebentar. Dia akan pas tu. Kalau kita fikir secara logik lah, dia kata daripada pihak bank, tiba-tiba pas kat pihak polis. Mana maunya satu bangunan. Dia sindiket ni dia beroperasi dalam satu bangunan yang sama, kaunter bank, kaunter polis, kaunter LHDN dan sebagainya. Dia kalau pihak bank yang betul, dia tak boleh transfer direct ke kita. Kita boleh fikir secara logik lah di luar sana. Kena beringat. Okey, seterusnya sindiket ni adalah mengatakan pada pihak mangsa, kita ni terlibat dengan jenayah, pinjaman bank, hutang dan sebagainya, dan mangsa diugut akan ditangkap sekiranya tidak mengikut apa jua arahan yang dibuat oleh pihak sindiket itu sendiri. So seterusnya adalah suspek akan meminta mangsa menyerahkan maklumat perbankan ataupun memindahkan akaun perbankan mereka untuk tujuan siasatan. Itu yang paling bahaya sekali kat situ. Dia punya step dia. Seterusnya, ini antara dia punya flowchart dia. Yang pertama, kita terima panggilan. Tekan 1 untuk bercakap dengan khidmat pelanggan. Tekan 2 untuk bahasa Malaysia dan sebagainya. Kita biasa dengar, betul? Dia kata menyamar daripada pihak LHDN dan sebagainya. So, sindiket ini yang pertama, dia kata, saya bagi satu contoh lah. Dia kata menyamar daripada pihak bank. Lepas tu pihak bank mengatakan, cik ini terlibat dalam sindiket pengubahan wang haram dan sebagainya. Kata, duit tersebut ada duit yang tidak betul, tidak sah. Dan seterusnya, pihak kami akan transferkan panggilan ini kepada pihak penguatkuasa, iaitu Polis Diraja Malaysia. Dan di situlah bermulanya skrip-skrip pihak sindiket ini yang menyebabkan mangsa-mangsa di luar sana ketakutan. Jadi apabila ketakutan, dia tak fikir panjang, ikut saja telunjuk oleh pihak yang menyamar sebagai pihak polis tersebut. Tak berfikir secara rasional lah. Tidak berfikir secara rasional. Kalau kita ada ilmu ataupun kita pernah dengar pendedahan oleh pihak polis berkenaan dengan sindiket-sindiket ini, sekurang-kurangnya kita boleh mengelak daripada terjebak daripada sindiket ini. Dan seterusnya,
yang menyebabkan mangsa ini menyerahkan duit adalah duit tersebut haruslah ditransfer ke dalam satu akaun yang diberikan untuk tujuan siasatan. Maka tanpa berfikir panjang, mangsa tersebut terpaksa memindahkan wang mereka kepada satu akaun yang diberikan, dan seterusnya sekiranya mangsa tidak memindahkan, dia akan bagi ugutan, kata akaun ini akan dibekukan dan sebagainya. Dan sekiranya dia kata pihak kamu tidak percaya dengan siasatan kami, dia bagi pula benda baru tu. Dia bagi satu link untuk kita klik untuk kita buat laporan kepada pihak Bank Negara Malaysia. Sedangkan laporan tersebut adalah laporan yang tak betul juga. So disebabkan itulah mangsa telah isi dan sebagainya, maka apa jua perbankan yang dalam milikan mangsa itu sendiri akan dipindahkan ke dalam satu akaun dan menyebabkan pihak mangsa ini mengalami kerugian yang besar lah. Seterusnya, yang saya telah terangkan berkenaan dengan sindiket Macau Scam. Seterusnya, ni antara yang telah dilaporkan, pesara rugi lebih 1 juta ditipu sindiket Macau Scam, 1.3 juta ditipu sindiket Macau Scam dan sebagainya. Seterusnya, ini antara tip dan nasihat, jangan layan panggilan telefon yang tidak dikenali. Kalau boleh kita dengar apa jua panggilan telefon yang kita tidak kenali daripada pihak bank atau pihak polis dan sebagainya, kalau boleh kita matikan ataupun kita buat pengesahan, okey, kita bagi tahu daripada pihak bank, okey, cek daripada bank mana, Maybank. So saya akan pergi kepada Maybank untuk buat tujuan pengesahan. Dia kata daripada pihak polis dan sebagainya. So kita akan datang ke mana-mana balai polis yang berhampiran untuk tujuan pengesahan. Itu lebih baik daripada kita melayan nombor telefon yang tidak dikenali. Dan seterusnya adalah beritahu pasangan, rakan atau ahli keluarga tentang panggilan yang diterima. Jangan dedahkan sebarang maklumat perbankan melalui talian kepada mana-mana pihak yang meminta kepada kita lah. Itu nasihat saya. Seterusnya, ini yang saya nak sentuh satu modus operandi yang kalau boleh yang terakhir, kalau nak ikut ada banyak lagi modus operandi yang kita akan cerita sebab mungkin masa mencemburi kita. Yang seterusnya adalah pelaburan tidak wujud. Mangsa melihat iklan pelaburan di media sosial melalui WhatsApp atau melalui kenalan. So pelaburan ini menjanjikan bulan dan bintang, dalam masa tempoh 1 jam atau 2 jam akan mendapat pulangan sebanyak 100%, 200% dan sebagainya. Yang kita biasa tengok dekat mana-mana iklan pun, dia kata package diamond, package silver dan package gold dan sebagainya. Dia macam-macam yang menggunakan ikon-ikon di luar sana yang famous, Insta famous dan sebagainya untuk mempromotkan. Sedangkan benda tu tak wujud pun. So disebabkan itulah dia tujuan skamer ni adalah untuk mendapatkan wang pendahuluan sahaja. Memang mangsa akan menerima keuntungan daripada bulan pertama hingga bulan ketiga. Mostly macam tu sindiket ni. Dia akan bagi sedikit gula-gula. Kita masuk 1,000, dia akan bagi 1,500. Masuk kali kedua 5,000, dia akan bagi 6,000 dan sebagainya. Namun apabila kita ni ada sifat tamak dan sebagainya, terpaksa keluarkan duit simpanan kita yang begitu banyak, menyebabkan bila dah dapat 100,000, confirm pihak sindiket akan melarikan diri. Baik, maknanya di sini pelaburan ni kita nampak di luar sana ada banyak jenis pelaburan tu. Banyak jenis pelaburan. Kita ada ASB, kita ada KWSP pun boleh dikira sebagai pelaburan. Sebagai pelaburan, betul. So, nasihat kita pada penonton di luar sana, pelaburan ni carilah platform ataupun yang betul, yang sah, yang didaftarkan. Yang didaftarkan, betul tuan. Baik, sebelum kita pergi ke poin yang seterusnya, saya tengok di sini ada soalan di Facebook. Boleh kita buka soalan tersebut? Baik, kita baca soalan tu daripada Cahaya Keazaman. Nama dia bercahaya sungguh ni. Okey, adakah Tuan Faizal percaya antara punca masalah scam ini adalah perbuatan sihir? Lain macam soalan ni. Baik, jika percaya, apakah nasihat Tuan kepada orang ramai untuk mengelakkan perkara ini berlaku kepada orang ramai? Silakan Tuan. Ini first time saya dengar soalan yang berkaitan dengan sihir ni. Dia senang kira macam ni lah. Dia setiap scam ni telah dilatih. Dia bukan macam pergi sembang dengan orang, sembang kedai kopi. Dia based on dia punya knowledge. Mostly scammer ni kita buat tangkapan dan rampasan. Memang kita rampas, dia ada skrip.
Kalau orang cakap kalau orang cakap A, dia akan jawab B. Dia ada skrip dia orang tersendiri untuk meyakinkan. Dia masalahnya dalam sudut sihir tak pernah ada pun dalam kamus perundangan. Yang masalahnya adalah pihak scammer ni cara dia meyakinkan mangsa itu untuk percaya. Kita sendiri kalau kita ada ilmu berkaitan dengan pelaburan, berkaitan dengan mana-mana makau scam dan sebagainya, kalau kita ada sedikit ilmu, bermakna kita mungkin boleh mengelakkan daripada terlibat dalam sindiket scammer itu sendiri. Bermakna dalam perkara ini, kalau kita tak pernah dengar langsung perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Mungkin yang dikata sihir tu yang tu lah. Maknanya di sini dia punya, kita katakan dia ada dia punya latihan dia ada skrip dia meyakinkan sampai kita anggap benda tu sihir. Tapi dia tuan nak tanya alang-alang soalan begitu, adakah tuan pernah menerima kita panggil kes-kes seperti itu? Sebagai contoh, kalau kita dengar-dengar di social media, saya kena pukau tuan sebab tu saya terbagi duit. Adakah benda tu betul-betul berlaku tuan? Dia bukan apa. Dia baru-baru ni saya ada satu kes lah. Dia pakai tipu pukau lah. Sedangkan bukan pukau pun. Dia ada satu makcik ni, dia memakai barang kemas yang begitu banyak lah. So nanti dia sindiket ni, dia tak akan pakai seorang dia cakap. Dia akan 2-3 orang lagi akan backup. Yang pertama dia kata, makcik ni ada masalah kena santau dan sebagainya. So nak tujuan perubatan, makcik kena buka semua emas tersebut, diletakkan dalam envelope tersebut. Lepas tu datang lagi seorang. Makcik ni memang ada masalah penyakit dan sebagainya. Dia akan meyakinkan mangsa-mangsa tersebut supaya menyerahkan sesuatu benda untuk, ni scammer lah benda ni. Dia orang panggil tipu pukau. Yang dia sebenarnya tak ada istilah pukau dan sebagainya. Dia sebenarnya masalah diri kita takut diyakinkan oleh apa benda jua pihak scammer tu nak lakukan. Dan ketakutan, satu ketakutan. So dia akan pilih juga. Dia tak akan pilih orang-orang yang macam kita untuk tujuan penipuan dan sebagainya. Dia akan pilih mangsa-mangsa yang tengok dari sudut luaran boleh makan, boleh cari makan. Tengok ada pakai barang kemas, makcik ni tak apa, kita boleh tackle dia dan sebagainya. Baik, terima kasih tuan. Saya percaya ada lagi soalan boleh kita paparkan di skrin. Okey, soalan yang kedua daripada saudari Akilah Alia. Baik, soalan yang pertama. Bolehkah tuan kongsikan apakah tindakan awal yang boleh dilakukan sekiranya kita tertipu dengan sindiket ini? Ada yang saya baca, kita transfer duit kepada akaun lain terlebih dahulu sementara tunggu urusan bank sebagainya. Okey tuan. Dia berkenaan dengan tindakan dia sindiket. Kalau kita dah buat pembelian sesuatu barang ataupun terlibat dengan mana-mana sindiket dengan pihak scammer dan sebagainya, tindakan awal adalah kita buat laporan polis lah yang pertama, ataupun kita pergi kepada pihak bank. Dan dalam masa yang sama, kita ada platform-platform yang perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak Jabatan Siasatan Jenayah Komersial itu sendiri. So kita, kalau boleh, kita baru-baru ni kerajaan telah melancarkan NSRC. Kalau boleh kita call 997. 997 ni apabila kita dah tersilap membuat pembayaran kepada mana-mana akaun, kita rasa benda tu scam, kita boleh directly call 997. Kena ingat, simpan dalam kita punya handphone, dalam kepala kita 997. Baik, kita berbalik pada soalan yang awal tadi. Nasihat Tuan Faizal adalah kita kena mempersiapkan diri kita dengan ilmu-ilmu sedemikian supaya kita tidak tertipu. Bukannya ada faktor pukau sangat sekalipun. Sebenarnya dia tak ada pukau. Dia punya modus operandi dia seakan-akan benda tu real. Macam seolah-olah kita terpukau. Kan? Kalau sebetul-betulnya sebenarnya dia macam ibarat cinta lah. Cinta itu buta. Bila dah buta dengan percakapan oleh pihak scammer ni, maka kita akan terjerat macam tu saja. Akan dibuai mimpi. Sesuai dengan tajuk kita tuan, suka membawa duka. Suka membawa duka. Dan nasihat dia dalam pada masa yang sama, kita kena mempersiapkan diri kita dengan doa-doa yang ada lah bagi menghalang benda-benda ni berlaku. Lagi satu, platform sebegini pun
salah satu cara kaedah untuk mewawarkan kepada masyarakat di luar sana. Kalau contoh kita dah tahu dah berkenaan dengan perkara ini, kalau boleh kita sebarkan pada ahli keluarga kita, jiran-jiran kita, kawan-kawan kita, mak ayah kita. Itu yang paling penting. Bagi soalan yang kedua tadi, Cik Akilah tadi tersebut, kita kena rujuk pada mana tuan tadi? 997. Salian 997. 997. Baik, soalan yang seterusnya. Banyak soalan ni, menarik tuan. Tuan punya tajuk ni. Soalan yang kedua, Mazlan Ismail. Pertanyaan saya, ada tak satu akta khusus untuk menghukum skema-skema ini dengan satu tindakan yang keras? Dan kalau sekadar denda, tiada masalah buat skema untuk membayarnya. Lebih kurang soalan itu. Ada tak akta yang khusus untuk menghukum skema ni tuan? Dia akta-akta yang ada adalah seperti mana yang saya sebutkan sebentar tadilah, di bawah kanun kesiasaan Seksyen 420. Dia ada di bawah akta perkhidmatan kewangan dan sebagainya. Dia bergantung sebab kita ni bukan pengumbal undang-undang. Kita pelaksana undang-undang dan menjalankan takapan siasatan berlandaskan perundangan yang ada. Kalau perundangan itu berubah mengikut masa, kita akan ikut perundangan tersebut lah. Kalau ditetapkan perundangan untuk skema, kalau ada wujud, kita akan gunakan akta tersebut. So sekarang ni kita menggunakan akta-akta yang tuan telah pun jelaskan awal tadi. Yang sedia ada, kita akan guna. Kalau nak ikutkan hukuman tersebut tinggi. Ada penjara denda, sebat dan sebagainya. Kalau boleh, macam kita nak siasat ni, kita perlukan maklumat daripada mangsa itu sendiri. Sekiranya kita, apabila laporan polis dibuat, mangsa pun tidak tahu, tidak ingat dan sebagainya, akan menyukarkan pihak polis untuk menjalankan siasatan. Baik tuan, terima kasih tuan. So saya rasa ada lagi soalan. Kita baca, tak ada soalan, ada lagi soalan. Ada lagi soalan, terakhirlah saya rasa tuan. Boleh. Kita baca daripada Ilyas Nik Umar. Okey, soalan dia, apakah yang boleh... Soalan dia. Baik. Okey, soalan dia. Mana soalan dia? Baik, apakah maklumat yang saya perlukan untuk membuat laporan... hilang dah. Okay, saya baca semula. Apakah maklumat yang saya perlukan untuk membuat laporan tentang penipuan? Okey. Soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Adakah NSRC mampu mendapatkan semula wang saya? Berapa lamakah saya perlu tunggu? Okay, ada dua soalan berbeza tu tuan. Dia untuk yang pertama, maklumat-maklumat yang dilaporkan adalah yang pertama kena ada buat satu laporan polis. Yang kedua adalah slip-slip transaksi yang mengesahkan bahawa kita telah memindahkan sejumlah wang tersebut ke dalam sesuatu akaun. Kalau kita terima, sebagai contoh, dalam kes sindiket Macau scam dan sebagainya, kita dah telah membuat pindahan sebanyak 10,000. Apa pembuktian yang kita ada? Okay. Kalau kita ada perbualan WhatsApp, so kemukakan kepada pihak kami. Dan berkaitan dengan NSRC tersebut, berkaitan dengan wang dikembalikan dan sebagainya, itu terpulang pada pihak NSRC. Sekiranya wang tersebut masih terapung dan sebagainya, berkemungkinan, saya tidak berani janji, berkemungkinan akan dipulangkan mengikut prosedur-prosedur tertentu. So selepas kita membuka sesuatu kertas siasatan dan sebagainya, kita mendapati memang ada berlaku kemasukan ke dalam satu akaun. Kita tidak dapat mengesahkan. Pada zaman sekarang ni, kebanyakannya mule account ni banyak sangat layering dia. Orang dia panggil layering, akaun yang pertama. Dan tiba-tiba masuk ke akaun yang kedua, akaun ketiga dan sebagainya. Melainkan wang tersebut dikeluarkan melalui mesin CDM, berkemungkinan untuk dapatkan duit semula, saya tak boleh nak katakan memang 50-50 lah untuk dapatkan duit semula. Kalau boleh kita dah rasa dah masukkan duit, kita rasa macam kena scam, automatically call 997. InsyaAllah 997. InsyaAllah benda tu akan diambil tindakan oleh pihak sana untuk sama ada membukukan akaun dan sebagainya. Yang penting buat laporan polis, buat laporan kepada pihak polis dan pihak bank untuk tindakan susulan. Saya tertarik daripada pernyataan tuan tadi. Sekiranya kita dah transfer tadi, kita kena hubungi 997. 997 dia akan merujuk kepada siapa? Dia 997 ini adalah satu platform yang dibuat oleh pihak kerajaan yang mempunyai badan-badan agensi penguatkuasa, di mana ada BNM, ada Polis Diraja Malaysia, ada pihak SKMM, ada bank-bank yang berdaftar. Maknanya di sini tuan, sekiranya kita dah transfer, kita yakin kita dah terkena scam, kita bukan saja boleh hubungi pihak bank sendiri, ataupun kita boleh saja menghubungi 997 untuk bekukan akaun kita.
Dia boleh transfer tu. dia kena tengok pada situasi. Yang penting ada laporan, pengesahan. Yang penting mangsa itu sendiri kena call untuk pembuktian. Kita takut kadang-kadang ada orang yang buat prank call dan sebagainya. Yang penting ada pembuktian kat situ. Saya tertarik lagi dengan soalan ni. Sekiranya kita hubungi pihak 997 tadi atau pihak bank, kita dah transfer. Kita dah hubungi, adakah duit kita masih lagi berada di tempat yang selamat ataupun kita dah tak boleh mengembalikan Dia duit tersebut? kena tengok situasi. Kalau sebagai contoh, mule account tersebut, scammer ni ada kad ATM. Okey. Kalau dimasukkan 10,000 dan kita telah buat pengeluaran, Habis ya? habis. Macam tu. Melainkan transaksi dimasukkan, kita terus call on the spot. Pihak scammer tak sempat untuk buat transfer ke layering account lain ataupun buat pengeluaran dan berkemungkinan Selamat. Baik, itu Janji bukan 100% tapi berkemungkinan boleh selamat. itu nasihat yang paling penting tu. Sekiranya kita rasa kita di-scam, kita dah transfer. Jangan tunggu ataupun buang masa, terus call 997 atau pihak bank, nyatakan kita punya transfer tersebut untuk pastikan sekiranya masih lagi berpeluang, insya-Allah kita boleh dapatkan balik duit tersebut. Tapi mostly kalau selepas 2-3 minggu memang tak ada lah. Memang lenyap. Lenyap. Dia ini macam kita tersedar. That's why lah kita melakukan apa jua transaksi, kita bercerita dengan kawan-kawan kita. Kau kena tipu ni. Dan kita ambil tindakan on the spot. Baik. Kalau kita lambat ambil tindakan, berkemungkinan wang yang kita transfer tu memang dah tak ada lah. Baik, Tuan, kalau kita tengok di sini masa sangat mencemburui kita. Tak rasa sejam berlalu ni. Itulah saya rasa slide saya pun rasa tak sampai separuh lagi tu. Baik, saya rasa saya bagi peluang untuk Tuan buat sikit penutup dari segi suka membawa duka ni, Tuan. Dia suka membawa duka, dia tepuk dada tanya iman. Kita sendiri yang boleh mencorakkan apa jua tingkah laku kita sendiri. Sekiranya kita ada ilmu, insya-Allah apa jua tindakan kita akan go by the flow. Sekiranya tanpa ada ilmu, maka berkemungkinan risiko yang kita terjebak dalam sindiket scammer ini mungkin akan menjerat diri kita ataupun menjerat ahli keluarga kita yang lain. Yang paling penting, apabila tuan-tuan dah tahu berkenaan dengan apa jua ilmu yang telah saya sampaikan, kalau boleh kita war-warkan pada masyarakat di luar sana. Tak ada cara lain lah. War-warkan, cerita, masukkan ke dalam media sosial yang lain, share dan sebagainya. Kena bagi tahu benda berkenaan dengan perkara ini supaya at least ada sedikit ilmu untuk kita, sekurang-kurangnya 50% kita boleh tahu ini sindiket scammer dan sebagainya. Dan akhir kata daripada saya, kalau boleh kena berjaga-jaga. Tak ada bulan dan bintang datang bergolek depan mata kita tanpa ada usaha kita. Itu saja daripada saya lah. Terima kasih Tuan Faizal. Saya rasa satu penerangan yang sangat lengkap dari segi suka membawa duka scammer ni. Cuma Tuan, sebelum kita mengakhiri program ini, ada mungkin nasihat pada pelajar-pelajar khususnya mahasiswa di Universiti Utara Malaysia ini yang mungkin dah menerima pinjaman PTPTN ataupun beasiswa terhadap isu seperti ini, Tuan. Mungkin ada nasihat pada mereka, Tuan. Silakan, Tuan. Terima kasih Tuan Tariq. Ini soalan yang terakhir ni, PTPTN lah. Dia PTPTN ni saya rasa ada yang dapat setengah, ada yang dapat full dan sebagainya. Ingat, PTPTN ni untuk apa sebenarnya? Pinjaman. Pinjaman ni adalah apa? Hutang. So, hutang kita perlu bayar. So, hutang ni untuk apa diberikan oleh pihak kerajaan? Adalah untuk belajar, beli laptop, untuk bayar yuran semester dan sebagainya. So, kita gunakan untuk itu, untuk pembelajaran harian kita di universiti. Janganlah kita nak beli handphone. Kita kena tanya keperluan. Jangan sesekali kita tengok di luar sana ada pelaburan yang menjanjikan bulan dan bintang, kita nak masuk sebab kita ada duit PTPTN. Kita ada 30,000, kita boleh pakai 10,000 untuk masukkan. Nanti lesap. So, kena beringat adik-adik di luar sana yang dah dapat pinjaman PTPTN ni, kalau boleh gunakan ke tempat yang sebetulnya. Dan bukannya untuk tujuan kemewahan ataupun untuk tujuan kekayaan. Ingat, dunia kamu ni masih di peringkat pembelajaran dan saya doakan
agar adik-adik semua di luar sana berjaya dalam pelajaran dan insya-Allah jaya juga dalam hidup. Baik, terima kasih sekali lagi Tuan Faizal. Ingat nasihat apa yang diberikan oleh Tuan Faizal tersebut. Faham para mahasiswa, mahasiswi di luar sana, pinjaman PTPTN tersebut adalah wang yang perlu digunakan untuk pembelajaran kita. Janganlah kita beli handphone, iPhone, itu yang nak terdedah pada scam-scam ni. Betul. Mau ingat dari segi pembelajaran kita, dari segi kita nak transfer dan sebagainya. Sekali lagi saya nak ucapkan Tuan, terima kasih, ribuan terima kasih kerana sudi hadir sebagai kita kata ni panel perasmi bagi program kita yang pertama lah. Terima kasih. Program Bicara Keselamatan. Saya amat berbangga, terima kasih atas jemputan tersebut. Kita mengharapkan segala ilmu yang bermanfaat ini jadikan panduan pada bukan saja pelajar sebenarnya, staf Universiti Utara Malaysia dan juga masyarakat di luar sana. Ilmu-ilmu ini boleh dijadikan pedoman kepada kita semua. Akhir kata, sebelum kami tamat sini, QR code akan dipaparkan. Saya rasa QR code akan dipaparkan pada penghujung rancangan. So jangan end live lagi. Lepas kita tamat nanti, kamu boleh scan beramai-ramai di akhir rancangan. InsyaAllah juga bual bicara ataupun bicara keselamatan ini akan diteruskan pada siri yang berikutnya. Like, jangan lupa like Facebook Jabatan Keselamatan UUM. Dan saya akhiri dengan moto Jabatan Keselamatan UUM, iaitu keselamatan ni Tuan sebenarnya bukanlah tanggungjawab pihak penguasa. Keselamatan ini adalah tanggungjawab bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak siapalah kau pagi-pagi ni. Kita nak release tension pun tak boleh. Hello? Ini merupakan panggilan dari mahkamah. Terdapat tuntutan saman yang belum diselesaikan. Sila tekan 0 untuk sambungan. Hah? Mahkamah? Tuntutan saman? Hello? Ini adalah panggilan dari Pos Laju. Anda ada satu bungkusan telah ditahan di Pejabat Pos Kuala Lumpur. Ha? Pos Laju? 我其实有买东西呀。Don't be angry. Cool lah, Yuri. Silent, please. Hello? Ini adalah panggilan dari bank. Anda mempunyai satu pinjaman yang belum diselesaikan. Hah? Bank? Pinjaman apa pula tu? Oh. Kita pos laju. Hei, kau ni dah kenapa? Korang yakin ke tu betul? Entah-entah scammer. Lah. Jangan-jangan scammer. Macam mana kita tahu itu scammer ke tidak? Kalau betul-betul barang anti kena tahan, macam mana? Aha! Try download Whoscall. Baru boleh tahu diorang tu scammer ke tak. Whoscall tu menatang apa? Whoscall ni merupakan satu aplikasi yang dapat mendedahkan identiti potential scammer. Baru-baru ini, Whoscall telah membuat kolaborasi bersama polis diraja Malaysia dengan misi untuk mencegah orang awam daripada terpedaya dengan tipu hela scammer. PDRM telah bersetuju dengan Whoscall untuk kongsi maklumat daripada PDRM CCID Portal. Dengan semua maklumat ini, Whoscall akan dapat membantu untuk selamatkan diri kita daripada menjadi mangsa scam. Masa bila kau muncul ni? Okey, tak apa.
Yang penting sekarang ni semua download Whoscall sekarang. Lah. Scammer lah. B. Smart. Stay alert. Download Whoscall sekarang. Be smart, stay alert.